Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke selatan negara pada tahun 1511. Ketika itu bahasa Jawi atau tulisan Jawi sudah pun digunakan secara banyaknya, secara meluas. Tapi tulisan yang ada pada shilling itu, wang emas itu, bukan tulisan Jawi, tapi pakar sejarah yang saya hubungi menyatakan bahawa ia merupakan tulisan yang ada kaitan dengan bahasa Jawa kuno. Kalau kita lihat cara tulisan atau ciri-ciri tulisan itu yang melengkong-lengkong ini adalah sama dengan ciri-ciri tulisan yang ada pada shilling emas tersebut. Dan kalau boleh kita kaji bagaimana shilling emas itu boleh berada di Melaka, kita tahu sendiri Empayar Kesultanan Melayu Melaka satu empayar yang cukup berpengaruh di rantau Asia Tenggara pada satu ketika dulu, dan ia juga mempunyai hubungan luar yang cukup baik dengan Majapahit di sini, dan ia juga mempunyai hubungan dengan beberapa negeri di Sumatera seperti di Kampar dan juga Siak. Kampar dan juga Siak statusnya ialah negeri naungan kepada Kerajaan Melaka. Kampar dan Siak ini berada di sini sering menghantar ufti berupa wang dan juga barangan. Jadi berkemungkinan besar shilling-shilling tersebut berasal dari lokasi-lokasi ini, dan mungkin juga berkemungkinan besar juga shilling tersebut tidak digunakan sebagai transaksi. Kalau ia digunakan sebagai transaksi di Melaka untuk urusan perniagaan, kerana Melaka merupakan pelabuhan entry port, haruslah menggunakan shilling tempatan, wang dari Melaka. Tapi shilling itu bukan shilling dari Melaka, maka mungkin ia digunakan untuk simpanan Sultan Mahmud itu sendiri. Harta benda yang kita sedang cari sekarang, yang sedang dicari oleh Perzim ini, Perbadanan Muzium Negeri Melaka, ialah harta benda yang cuba disembunyikan oleh Sultan Mahmud Shah ketika ia cuba melarikan diri dari Melaka pada tahun 1511 ke selatan tanah air, iaitu ke Johor. Dan harta benda itu merupakan harta benda kekayaan Sultan yang berjaya disembunyikan, dan saya percaya, saya juga diberitahu bahawa terdapat 96 lagi peti yang mempunyai harta-harta yang sama. Dan Pulau Nangka, saya tidak pasti sama ada ia pernah dijadikan sebagai habitat manusia. Kerana apa? Saya diberitahu bahawa pulau tersebut tidak mempunyai sumber air. Bagaimana manusia nak hidup kalau di kawasan itu tak ada sumber air? Tempat persinggahan oleh pelaut-pelaut juga. Kalau di Pulau Nangka berhampiran dengan Pulau Melangka, ada lagi satu pulau yang lebih besar, itu Pulau Besar. Pulau itu ada air. Kalau saya seorang pelaut, saya akan pergi ke tempat yang ada sumber air. Bercerita berkenaan dengan harta ataupun emas kepunyaan Kesultanan Melayu Melaka, sebenarnya terdapat 1/4 lagi harta daripada harta yang dirampas oleh Portugis, yang dibawa harta tersebut oleh kapal Flodi Lama. 1/4 lagi tersimpan di Pulau Nangka miliknya Sultan Mahmud. Ia mungkin merupakan sebahagian daripada kekayaan yang disimpan di bilik-bilik bawah tanah yang strukturnya itu dibina daripada batuan yang sangat keras, ataupun pada hari ini kita sebut sebagai konkrit, tapi batuan itu betul-betul batuan yang sangat kukuh dan sukar untuk ditembus. Dianggarkan harta itu juga bernilai USD berbilion-bilion lagi. Ada yang kata bertrilion-trilion lagi. Sultan Mahmud dikatakan membawa sebahagian besar jongkong emas daripada dirampas oleh pihak penjajah, iaitu Portugis, yang menakluk, yang menjajah Melaka pada tahun 1511 menerusi sebuah kisah, sebuah jalan, sebuah tempat yang dirahsiakan. Ada beberapa pandangan mengatakan Sultan Mahmud cuba menawan sebelum Melaka, cuba mempertahankan kembali, tetapi tidak berjaya beberapa kali. Ini mungkin kerana kekayaan yang masih ditinggalkan oleh baginda itu sendiri. Dan menurut pakar sejarah Portugis pada abad ke-16, Fernão Lopes de Castanheda, dia berpandangan bahawa berkenaan dengan penaklukan tersebut, tentera yang menawan bandar itu tidak dapat mencari kekayaan sultan itu walau segala macam usaha telah dilakukan. Apa yang mereka cari, apa yang mereka kaji selain emas ialah lokasi bilik emas, atau yang lebih tepat sumber emas itu sendiri yang jauh tersimpan di selatan Melaka, iaitulah di mana? Di gunung yang agak masyhur, agak terkenal pada hari ini, walaupun ianya kita sering nampak tetapi kita tidak tahu kisahnya, iaitulah Gunung Ledang. Namun usaha yang dijalankan oleh penjajah hanya menemui kegagalan sehinggalah sekarang. Itulah umpamanya Gunung Ledang itu seperti gedung khazanah yang sekuritinya bertaraf tinggi, dijaga oleh penjaga yang kita tidak nampak. Dan Alfonso de Albuquerque menulis, mereka begitu marah bahawa
raja, yakni sultan, telah membawa segala khazanah dan menuntut bela dengan membakar kediaman raja, yakni istana sultan. Gubernur Alfonso de Albuquerque memohon maaf di atas perbuatan yang melampaui batas, terutamanya apabila dia mengetahui khazanah tersebut ada di istana yang sedang dibakarnya. Lalu Alfonso de Albuquerque memberikan arahan untuk memadamkan api tersebut, tetapi ianya sudah terlambat kerana istana itu sudah hangus terbakar.